Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Azli, nombor metrik A1811130. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk saya, iaitu paradigma kenabian pra-Islam dalam persejarahan Kesultanan Delhi dalam subjek sejarah tamadun Islam di India. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu pengenalan, yang mana kita akan meneliti perkembangan paradigma kenabian pra-Islam khususnya dalam persejarahan Kesultanan Delhi. Okey, kita pergi kepada asal usul dan banjir pada zaman Nabi Nuh, yang mana poin yang pertama, Mu'izzuddin Muhammad bin Sam ialah Sultan Ghuri terakhir yang memerintah dari Ghazna, yang mana beliau sedang pulang dari Khawarizm apabila beliau mengalami kekalahan yang teruk di tangan Qara Khitai di medan perang An-Khud di sepanjang tebing sungai Oxus. Dan yang kedua, Mu'izzuddin berjaya kembali ke Ghazna, tetapi berita kekalahannya tersebar dan pemberontakan berlaku di kawasan selatan kerajaannya di sepanjang sungai Jelung yang diduduki oleh suku Khokar, dan memutuskan untuk berperang. Dan poin yang ketiga, iaitu Mu'izzuddin mengumpulkan pasukan tenteranya dan berangkat dari Ghazna pada musim gugur 601 Hijrah ataupun bersamaan 1205 Masihi untuk melepaskan cabaran terhadap kekuasaannya. Dan poin yang keempat, beliau memerintahkan salah seorang pegawai tenteranya, Qutb ad-Din Aibak, untuk mengumpulkan tentera dari Hindustan. Dan poin yang terakhir, Syams ad-Din Iltutmish, iaitu askar hamba Ghulam Qutb ad-Din, akan menyertai mereka dari Badaun kerana pernah dianugerahkan oleh Qutb ad-Din kepada Syamsuddin Iltutmish wilayah yang dihargai kerana perkhidmatannya yang cekap. Slide seterusnya, iaitu Musa dan mukjizat dalam perwakilan Sultan India. Poin yang pertama, pada penghujung pensejarahan Kesultanan, Syams ad-Din Siraj Afif mencipta interpolasi berkaitan imej kenabian dan tindakan kesultanan, yang mana berbeza dengan naratif kemenangan Juzjani yang ditulis pada permulaan Kesultanan Delhi. Afif mengarang kisah kekalahan. Dan poin kedua, Syams ad-Din Siraj Afif menggunakan motif padang pasir yang menggambarkan kisah-kisah penghijrahan Yahudi dan eksploitasi legenda Nabi Musa AS, daripada imej banjir yang dikaitkan dengan kehebatan tentera Iltutmish. Dan poin yang ketiga, Syams ad-Din Siraj Afif menyenaraikan 4 malapetaka besar yang menimpa parti Sultan, iaitu kelaparan, berjalan kaki di padang pasir yang memakan nyawa, dan perpisahan rakan-rakan, yang mana dalam kesempitan yang teruk tentera kehilangan harapan. Dan Syams ad-Din Siraj Afif menerangkan bahawa apabila Sultan menyedari keadaannya, beliau menitiskan air mata. Dan poin yang keempat, Syams ad-Din Siraj Afif menceritakan bahawa Sultan menghadapi situasi yang tidak ada harapan, diilhamkan oleh Ilahi dan memulakan berjaga malam, iaitu yang mana selepas berdoa menyembah kepada Tuhan, langit mendung dan hujan rahmat turun. Dan poin yang terakhir, menurut Syams ad-Din Siraj Afif, Firuz Shah seperti Nabi Musa dengan kebolehan ajaib dan ketakwaannya yang tulus, yang mana bagi sejarawan Islam, persatuan kenabian menghalalkan kuasa Sultan, meletakkannya selaras dengan perancangan Tuhan. Okey, kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu polemik sejarah dalam tokoh Ibrahim, yang mana poin yang pertama, pada abad ke-8, 14 dan ke-9, 15, sarjana Islam mula berteori tentang sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri, yang mana Franz Rosenthal memuji
Muhyi al-Din Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiyaji dengan kepengarangan monograf Muslim tertua mengenai teori pensejarahan yang diketahui oleh kita. Dan poin yang kedua, Ibn Khaldun adalah seorang ahli sejarah yang menonjol dalam perkembangan histografi sebagai bidang pengetahuan, yang mana sekitar zaman Ibn Khaldun dan lebih awal lagi Ziya ad-Din Barani menambah sumbangan tersendirinya kepada penulisan mengenai pensejarahan. Dan poin yang ketiga, dalam kedua-dua Al-Quran dan penafsiran, Ibrahim adalah contoh kebenaran dan dirujuk sebagai lelaki kebenaran, Siddiq. Yang mana ini adalah salah satu dari pelbagai identiti yang melekat pada Abraham, yang dibanggakan sebagai seorang monoteis yang taat, Hanif. Dan poin yang keempat, pengagihannya menggariskan refleksi sedar diri tentang lambang sejarah penghasilan sastranya. Yang mana Barani kemudiannya mengambil tema kebenaran Abraham untuk menimbulkan polemik mazhab. Dan poin yang terakhir, seruan Barani terhadap kebenaran Abraham mempunyai dua fungsi, iaitu memberikan kredibiliti kepada pengetahuan sejarah dan mengeluarkan dakwaan terhadap persejarahan yang tidak dipersetujuinya. Dan subtopik yang terakhir iaitu hamba menjadi raja, iaitu kisah Yusuf dalam pemerintahan Mamluk. Poin yang pertama, di luar dimensi universal tabaqat, Juzjani menggunakan kisah Yusuf dalam representasinya tentang tokoh Syams ad-Din Iltutmish apabila dia menggantikan takhta di Delhi. Dan yang kedua, Qutb ad-Din Aibak ialah sultan yang memerintah Delhi apabila dia mangkat dalam kemalangan permainan polo yang pelik, yang mana kekosongan kuasa yang terhasil membawa kepada perebutan dinasti antara dua penuntut utama takhta, iaitu Aram Shah, anak kepada Qutb ad-Din, dan Syams ad-Din Iltutmish, bekas hamba tenteranya, Ghulam. Dan poin yang seterusnya, Aram Shah terbunuh dalam percubaannya untuk naik takhta dan Iltutmish akhirnya mengambil alih kawalan pentadbiran. Yang mana Sunil Kumar menyatakan bahawa Juzjani mengabaikan kekeliruan dan perebutan kuasa yang mengiringi pergantian Iltutmish untuk membentangkan kesinambungan yang lancar kesultanan dari satu keturunan ke satu keturunan. Dan poin keempat ialah kisah Yusuf dalam prosa berbunga-bunga adalah permulaan kepada usaha Juzjani untuk menempatkan kenaikan Iltutmish ke takhta di Delhi. Yang mana kerana pertama dia menonjolkan asal-usul kebesaran yang sederhana, dan kedua dia memberikan tanda-tanda orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memerintah. Dan poin yang terakhir, penggunaan naratif oleh Juzjani menjadi paling menggugah kerana Juzjani meletakkan penipuan saudara-saudara Iltutmish dalam kata-kata Al-Quran, saudara-saudara Yusuf. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.